Okay, so hari ini kita masih soalan macam hari Isnin, tapi beza kali ini ialah graf itu bukan lukis graf, ialah lakaran graf, dan graf itu tidak memberi keserunan dan pindasan Y macam latihan yang awak buat sebelum cikgu terus bagi kan keserunan dia berapa, pindasan Y dia berapa. Okay, kalau cikgu bagi yang lukisan graf, awak boleh pakai satu formula aja. Okay, pakai formula ini saja terus dapat keserunan. Kalau pindasan Y terus baca pada kertas graf awak. Tapi sekarang kita akan tengok soalan macam ini. Okay, soalan macam ini, kalau kamu tengok dalam soalan ini, cikgu tak minta awak lukis. Cikgu bagi lakaran graf. Ini ada dalam modul kamu. Cikgu bagi lakaran graf. Lepas tu kalau kamu tengok lakaran graf yang cikgu bagi ini, cikgu tak bagi macam latihan sebelum ini, okay, M dia berapa, C dia berapa, cakap terus kepada awak. Cakap terus kepada awak. So untuk soalan jenis ini, cara kita buat lebih kurang sama je. Hanya macam mana kita nak dapat keserunan dan pindasan. Okay, so ini akan gunakan apa yang awak belajar dalam tajuk geometri koordinat. Kalau kamu masih ingat, untuk cari keserunan kita ada banyak cara. So di sini cikgu tulis 3 yang paling biasa kita pakai. Okay, satu ialah macam awak apa yang awak buat dalam kertas graf, Y2 tolak Y1 bagi S2 tolak S1. Okay, satu diberi oleh soalan, macam latihan sebelum ini cikgu tulis itu kan keserunan dia ialah berapa. Terus soalan pagi, apakah keserunan dia. Okay, satu lagi mungkin dia diberi melalui hubungan linear. Maksudnya ialah okay, dia akan bagi awak satu persamaan. Dia akan bagi satu persamaan kepada awak dan bila awak ubah dia kepada hukum linear, di situ terus nampaklah keserunan dia berapa. Di situ awak terus nampak keserunan dia berapa. Nanti kita ada peluang, cikgu tengok. Cikgu tengok kejap. Nanti mungkin kita ada peluang tengok soalan jenis ini. Okay. So ada dan cikgu tulis ini dan lain-lain sebab dalam tajuk geometri koordinat banyak cara awak belajar tentang keserunan. Okay. Kalau selari macam mana, kalau berserenjam macam mana, kalau ada satu titik dengan keserunan macam mana. Semua itu boleh pakai. Cikgu senarai 3 ini ialah yang paling biasa kita pakai untuk tajuk ini. Tapi kalau tiba-tiba dia nak pakai apa yang awak belajar dalam geometri koordinat, boleh ya. Okey. Dan begitu juga untuk pindasan Y. Kalau kamu tengok sebelum ini ialah kita terus baca daripada graf kan ataupun dalam graf, lakaran graf tu cikgu terus label pindasan Y dia berapa. Okey. Terus diberi di label pada lakaran graf. Tapi untuk apa yang kita tengok hari ini mungkin soalan itu tak bagi direct macam tu. Nak baca skala pun tak boleh sebab awak ada lakaran graf. So waktu itu gunakanlah apa yang awak belajar sebelum ini. Kita ubah persamaan kepada Y sama dengan M. Okay? Kita pakai persamaan kalau awak ada keserunan, awak ada satu titik, kita masuk ke dalam Y sama MS tambah C untuk dapat pindasan dia. Ataupun gunakan rumus ini, M sama dengan negatif pindasan Y bagi pindasan S. Ataupun bila awak ubahkan persamaan yang dia bagi itu kepada bentuk linear, di situ terus dapat pindasan Y. Okay. Ini ialah beberapa cara yang paling biasa pakai, tapi sebenarnya ada banyak lagi awak belajar dalam geometri koordinat boleh pakai Okay, boleh pakai Okay, so di sini cikgu hanya highlight baliklah hubungan linear maksudnya awak mesti boleh tulis dalam keadaan boleh ubah, gabungan dan pemalah. Okay, dua ini kemudian So kita tengok contoh yang ada. Contohnya ada dalam modul kamu Okay. Cikgu bagi pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh satu persamaan dengan keadaan macam ini. Raja menunjukkan garis lurus yang diberi dengan brokan. Okey, satu lagi awak akan nampak kalau soalan minta awak lukis graf, biasanya dia memang asas 10. Tapi soalan ini cikgu bagi paksi dia ialah asas 4. Ikut sajalah, tak ada apa pun. Ikut saja Dan kali ini cikgu bagi asas dia ialah 4 Okey, kalau cikgu brought log 4Y kadar X kuasa 2, cikgu akan dapat garis lurus. So untuk buat soalan ini, kita akan buat serupa macam awak buat lakaran graf. Okay. So cikgu akan minta Ain. Okay. Ya. Daripada graf ini daripada lakaran graf ini, macam mana saya nak cari keserunan? Yang sebelah, yang koordinat. Okay, kita ada titik 1, titik 2, titik 3. You nak pakai titik? Titik 2 dan 3. Kenapa tak pakai titik 1? Sebab ada 6.
Ada hash di situlah. Nak pakai boleh tapi merumitkan keadaan. Pakai titik 2, titik 3 semua nombor kan. Kita boleh dapat jawapan kita dalam nombor. Kalau kita melibatkan titik 1, jawapan kita dalam hash. Nanti nak kira, boleh kira tapi kerja jadi banyak. Kerja jadi banyak. So kita pakai titik 2 dan titik 3. Okey, buat. 7 tolak 4 per 11 tolak 5. Okey, kira 0.5. 0.5 ataupun awak nak tulis 1/2 pun boleh. Kalau di sini melibatkan nombor perpuluhan, cikgu akan galakkan kamu cuba tengok boleh tulis dalam pecahan dah. Khasnya yang jenis nombor perpuluhan yang tak putus. Macam tadi kan kita ada jawapan yang 0.333 tu. So kalau dia boleh tulis dalam bentuk pecahan, lagi bagus sebab kita tak payah round off. Tapi ini tak apa. Sebab 0.5 pun memang dia putus, okey. Okey, nak cari pindasan Y. Dalam graf ada pindasan Y tak? Ada tak cikgu bagi maklumat pindasan Y secara terus kepada awak? Tak ada. Tak ada. So macam mana nak cari? Y sama dengan 0.5. Okey, awak nak gunakan rumus Y sama dengan MS tambah C, betul? Ya. Ya, okey. So Y kamu? 0. 0 sama dengan 0.5. Sekejap. 7. 7. Okey. 7 sama dengan 0.5. 11 tambah C. 11 tambah C. Baru kita boleh nampak C Okey. Boleh Okey, jawapan? Satu point lima. Okey, 1.5. Okey. So untuk cari pindasan Y ini, kita pakai maklumat kita ada satu titik dan kita ada kecerunan. So terpulang kepada kamu sebenarnya. Okey, macam kawan kamu pilih titik 3. Dia pilih titik 3, itu sebabnya Y dia 7, S dia 11. Kalau siapa kata, cikgu saya nak pakai titik 2, boleh tak? Boleh boleh. Awak kan dapat jawapan serupa juga 1.5. Tapi tidak digalakkan pakai titik pertama lah. Alasan sama macam tadi. Kalau awak pakai titik pertama, awak memang akan dapat nilai C. Tapi nilai C itu nanti dalam sebutan hash. Dia bukan dalam satu nombor. Boleh So, dengan ada kecerunan, dengan ada pindasan Y. Okey, lepas itu, terpulang kepada kamu lah. Kalau nak kita pun boleh tulis dulu persamaan dia. Kita tulis persamaan dia. Okay, sorry cikgu kena kecilkan sikit. Okey, tuliskan persamaan dia. Ada I sambung? Y sama dengan MS tambah C, masuk pasti Y. Y sama dengan 0.5X tambah 1.5. Sekarang awak punya Y bukan Y. Apakah nama paksi Y awak? Log 4Y. Okay. Sorry. Okey, tak apa. Sama dengan 0.5 X kuasa 2 tambah 1.5. So itu sebabnya di sini pun cikgu pakai huruf besar. Okay. So sekarang macam biasa kita buat, kamu ambil persamaan ini, kita buat juga kepada bentuk linear. So macam nak buat? Tukar jadi log juga. Log 10Y sama log 4Y. Log 4Y. Kalau biasa kita memang log 10Y. Ya. Okey. Apa dia? Okey, kalau biasa kita memang logalimakan dengan asas 10. Tapi sekarang sebab lakaran graf kita tampak dia asas 4, kita kena ikut. Kalau tidak nanti awak kena buat tukar asas, lagi rumit keadaan So kita log 4 log asas 4. Okey, sambung belakang. Sorry Ain. X kuasa 2 log 10A. Tolak 4A log 4 bukan 10 sorry. Tolak log 10B. I. Tolak log 4B. Okey. Boleh log 4B, jangan lupa Okey. So sekarang kerja kita serupa juga. Okey, awak nampak kan ini pasti Y kita. Okey. Ini pasti X, cari mana X kuasa 2 ni. Ini X kuasa 2 ini. So apakah kecerunan kamu?
0.5. Okey. Daripada graf, kecerunan kita ialah 0.5. Daripada persamaan ini, apa kecerunan kamu? X kuasa 2. X kuasa 2 ialah nama pasti X. Log 4A. Okey. Log 4A. Okey, lepas tu kita tengok juga pindasan Y. Daripada graf, pindasan Y awak 1.5 kan? Okey, daripada persamaan, Negatif log 4B. okey, negatif log 4B. Kejap cikgu hantar ke bawah dulu untuk kejap. Alamak, satu sudah jalan. Kamu fikir dulu macam mana nak selesaikan dia. Cikgu sediakan ruangan dulu. Okey, so kita akan selesaikan. Nak selesai mana satu dulu? Kecerunan. Okey, kecerunan. Sebenarnya tak kisah, A dulu pun boleh, B dulu pun boleh ya. Okey, kita selesaikan kecerunan dulu. So macam mana? Macam mana? 2. Macam mana awak dapat nilai 2 tu? Saya tekan shift calculate. Shift calculate. Nanti awak kalkulator warna apa Putih cikgu. Putih. Okey, sebab kalkulator warna putih boleh tekan asas 4. Kalkulator hitam tak boleh. So awak sebenarnya untuk soalan ini, awak dapat jawapan betul. Dapat jawapan apa? 2 2. Tapi nasib baik soalan ini memang biasanya tak ada peruntukan markah di tengah-tengah ini. Okay, tak ada peruntukan markah di tengah-tengah ini, awak selamat sebab ini tajuk hukum linear, bukan tajuk logaritma. Kalau tajuk logaritma, cikgu bagi soalan ini, awak terus bagi saya jawapan macam ini, awak tak dapat markah tau sebab awak kena tunjukkan kaedah dia. Asas 10 saja boleh terus tekan kalkulator sebenarnya. Okey, cikgu minta kalkulator hitam. Siapa kalkulator hitam? Okey, you cuba. Guna asas serta asas tukar partner tu. Ya, okey. Asas serta asas, apa asas awak? 4. 4. Partner baru? 0.5. Okey. Lepas tu ini baru awak boleh tekan kalkulator 4 kuasa 0.5. Dapat 2 kan? Okey, boleh So kalkulator putih awak boleh terus buat ini. Syaratnya ini keluar dalam tajuk hukum linear. Ini bukan tajuk logaritma. Sebab kalau ini tajuk logaritma, cikgu memang kena uji kemahiran awak selesaikan persamaan logaritma khasnya yang bukan jenis asas 10 punya. So kena tunjuk kaedah dia. Okey. So tadi siapa yang cakap itu sambung sebab kalkulator putih setakat tolong semak jawapannya. Okey. Siapa yang kalkulator hitam yang cakap dengan saya ini? Tak nampak lama. Okey. Macam mana nak sambung? Kalau nak buat pindasan Y punya? Terus ke asas serta asas tukar partner? 4. Negatif 4 Tak boleh Okay. Sebenarnya untuk bentuk ini bila dia ada dalam bentuk ini, awak tak boleh lagi buat asas serta asas tukar partner. Awak kena pindah negatif dulu. Sebab kan inilah asas kita. Inilah partner kita. Negatif ni dah letak mana? Dia bukan asas, dia bukan partner lama, dia bukan partner baru. Tak ada orang nak ambil dia. So bila awak masih dalam keadaan macam ini, kamu tidak boleh terus pergi buat asas serta asas tukar partner. Pindah negatif ini dulu. Macam nak pindah? Cuba. Pindah terus macam tu Terpulang. Dia ada dua cara ubah. Cikgu ikut awak. Awak nak ubah macam mana? Apa yang awak rasa awak cakap dulu? Log 4B sama dengan negatif 1/5. Boleh. Siapa nak ubah macam ini, boleh. Ataupun ada orang kata, cikgu saya nak pakai logaritma punya hukum. Ini negatif 1, maksudnya saya nak buat log 4B kuasa negatif 1. Saya pindah ke dalam macam ini. Pun boleh. Nanti cikgu tunjuk kepada kamu. Jawapan serupa aja. Di mana kita tahu sekarang inilah asas kita. Okey.
inilah partner, inilah partner lama kita. Tapi untuk sebelah sini partner lama macam inilah. Okay, lepas tu inilah partner baru kita. So nampak lain lah kan? Nampak lain. Tapi jawapan serupa Okay, so kita buat sebelah sini dulu sebelah sini dulu. Asas tetap asas. 4. Okay, partner baru. Negatif 1.5. Okay, sama dengan B. B. Okay, cuba tekan kalkulator jawapan dulu. Dapat 0.125. 0.125. Memang putus. Okey, tak apa. Okey, kemudian kita buat sebelah sini pula. Buat sebelah sini. Tengok jawapan akan serupa. Asas tetap asas. 4. Apa asas semua? 4. Partner baru. 1.5. Okey, partner lama. B kuasa negatif 1. Okey. Ini lepas tu kena buat lebih sikit lah. B kuasa negatif 1 maksudnya apa? Kuasa negatif 1, apa maksudnya? Siapa tahu? Indeks. 1 per B. 1 per B. Okey, sambung. Selesaikan dulu 4.1 per 5. Boleh? 4 Boleh? kuasa negatif 1 per 5. Berapa? Berapa, sorry? Saya tak dengar. Apa jawapan dia? 4 kuasa 1 per 5? 8. 8. So, B sama dengan? 0.125. Okey. Sama ada awak bagi saya 1 per 8 ataupun awak bagi saya 0.125 lah. Okey. Mana-mana satu lah. Okey. So, kamu tengok jawapan serupa. Okey, yang pakai kalkulator putih punya, dapat tak jawapan ini? 0.125 ataupun 1 per 8? Dapat. Dapat ya. So, kalau awak tanya saya, cikgu memang galakkan pakai kaedah ini, pakai kaedah ini daripada pakai kaedah ini. Sebab dia leceh sikit kan, lepas tu kena ubah lagi. Tapi tak salah kalau awak buat. Tak salah kalau awak buat. Memang cikgu lebih galakkan kalau nampak negatif, kita pindah terus ke sebelah sini. Lalu lepas tu kita buat asas serta asas tukar partner. Lepek senang. Yang ini nak buat pun boleh. Nak buat pun boleh. Okay? Belajar satu cukup, tak payah belajar kedua-dua. Yang kalkulator warna putih untuk tajuk ini awak boleh boleh terus tekan kalkulator dapat jawapan ini. Tapi pastikan awak praktis cara tekan Jangan kata kawan tekan jadi awak tekan tak semestinya jadi punya. Okay, so kalau kamu tengok bila awak buat kerja ini sama macam apa yang kita buat sebelum kan. Accidentally awak sudah jawab soalan A. Cari nilai A dan B. Kita sudah jawab. Boleh? Okay. Untuk B dan C. Okay. Untuk B dan C, cikgu tengok kemudian. Cikgu tengok masa cukup tak? Tak cukup kita buat kemudian. Sebab benda itu ada benda lain lagi nak cakap. Okay. Kita tengok contoh kedua. Okay, mungkin awak baca soalan sendiri dulu. Ada dalam modul kamu. Contoh kedua. Okay. So kalau kamu tengok contoh kedua ini okay, cikgu tukar orang Atika? 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 Saya. Okay. Kalau daripada graf ini saya nak cari kecerunan. Kali ini awak ada maklumat apa tentang garis ini? Boleh? Titik 14 dengan 10. Okey, kita ada satu titik. Apa lagi kita ada? Kalau satu maklumat tak cukup untuk kita cari kecerunan. Apa lagi awak tahu? 0 dengan K. Okey. So kita ada titik ini iaitu 0 dengan K lah, 0K. So macam kali ini kita tak boleh macam tadi. Tadi ada 3 titik. So kita boleh main pilih-pilih sebab kita pilih lah semua yang ada nombor punya. Tapi untuk soalan ini tak ada pilihan lah. Cikgu nak tak nak itu saja 2 titik yang ada. So kita terpaksa pakai ini. So maksudnya
untuk soalan 2 ini, kita punya kecerunan memang tak akan dapat dalam nombor yang cantik. Dia akan dapat dalam bentuk ada huruf. Okay? So tak apa, buat juga. So apa dia? 10 tolak K, 10 tolak K, 14 tolak kosong. 14 tolak kosong. Boleh ringkaskan? 10 tolak K per 14. Okey. Boleh ringkas lagi? Boleh ringkas lagi? Tak. Tak boleh Ingat 10 dan 14 ini tak boleh potong sebab ada tolak di sini. Okey, lepas tu kita pergi kepada pindasan Y. Apa pindasan Y kamu ada tak? Ataupun kena cari lagi? K. Ada. Hanya bukan dalam nombor, di dalam huruf K. Okey? So biasa ni kalau kamu dapat benda ini dalam sebutan K ini, cikgu memang tak minta awak bentukkan persamaan lah sebab dia akan nampak dapat satu persamaan macam rumit. Tapi kalau awak nak buat aja, sama je, tak susah pun. Cikgu tak sebenarnya biasanya tak pakai. Tapi kalau awak nak buat aja, tak ada masalah. Kita buat walaupun kita tak pakai Okey. Adhika kalau kita nak masukkan persamaan dia, Y sama dengan MS tanpa C. So Y sekarang 1 per Y, 1 per Y. M kita 10 tolak K per 14. okey. Pasi X 1 per X 1 per S tambah K. tambah K. Biasanya cikgu tak suruh buat sebab keadaan nampak rumit. So kita letak tepi aja Okey, sekarang kita ambil persamaan yang dia bagi. Persamaan yang dia bagi 2 per Y sama dengan H per X tambah 6. So kalau kamu tengok sini kita tahu kita punya pasi Y nanti nak 1 per Y. Kita nak 1 per Y. So apa yang kita nak buat supaya dia jadi 1 per Y? Bahagi 2. Okey, bahagi 2. So H per X kalau saya bahagi 2, bahagi 2, maksudnya H per S darab berapa? 1 per 2. 1 per 2. So apa yang awak akan dapat? H per 2X. Okey. Lepas tu 6 kalau bahagi 2, 3. okey 3. Okay. So lepas itu, sorry cikgu nak kecilkan. So lepas tu kalau kamu tengok, ini sudah pasi Y kan? Ini sudah pasi Y kan? Okay. Pasi X kita ialah 1 per X. So kalau kamu tengok di sini. Okay. So apakah kecerunan kamu? H per 2. H per 2. Daripada graf, apakah kecerunan kamu? 10 tolak K per 14. Okey. Dari segi pindasan Y. Okey, daripada persamaan. Okey, 3. Daripada graf? K. K. So kamu tengok awak sudah jawab soalan K. Kita sudah jawab soalan A ini. Tak apalah kita tulis saja A di sini So sampai sini. So kalau saya nak dapat nilai H, awak sudah ada nilai K. Kalau nak cari H, Ganti. kita ganti masuk ajalah. So H per 2 sama dengan 10 tolak 3 per 14. Okay, kira untuk cikgu nak jawapan aja. Satu. Okey, 1. Boleh? So kadang-kala di sini kita dapat nombor cantik, kadang-kala di sini kita dapat nombor cantik. Tak tentulah. Tapi bila dia cantum, biasanya kita dapat selesaikan. Okey Lepas tu cikgu pergi, contoh 3 ini tak ada dalam awak punya buku cikgu tambah kemudian punya Cikgu tambah kemudian punya. So kita buat kerja yang sama juga. Cikgu tukar orang. Helmi. 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 Ya, cikgu. Okey, kita buat daripada graf. Ini tak ada dalam modul kamu boleh nampak? Boleh. Okey, apakah kecerunan kamu?
Macam nak cari? K tambah 8 Okey. K tambah 8. per 8 tolak hash. Okey. So kita akan gunakan saja inilah ya. K tolak K Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Okey. Boleh ringkas? Tak boleh. Tak boleh ya. 8 dengan 8 ini tak boleh potong ya sebab ada tanpa tolak. Pindasan Y. Ada dalam graf? Tak ada. Tak ada. Macam nak cari? Macam mana nak cari? Awak ada kecerunan, awak ada titik, macam mana nak cari? Lebih kurang macam contoh satu, awak ada kecerunan, awak ada titik, macam mana awak cari? Kau lepas mana ni ya? Gunakan pesan Y sama dengan MS tambah C itulah. Okey, cakap dulu titik mana you nak ambil? 8K. 8K ya, awak ingat 8K. Okey, Y. Awak nak ambil 8K ya, 8K. Okey, Y. K sama dengan K sama dengan 8. M. Y sama dengan MX tambah C. So apa M kamu? Kecerunan kamu apa? K tambah 8 per 8 tolak hash tu. 8 tolak H. Okey, X kamu, koordinat X kamu? Koordinat X kamu? 8 juga 8. 8 tambah C. Okey. So awak akan dapat satu C yang tak cantik lah cikgu tulis untuk kamu Okey. Biasanya dalam keadaan ini kita tak buat. Bukan nak buat boleh tapi macam inilah kita punya kecerunan sangat tak cantik, kita punya C lagi teruk keadaan dia. Tapi kalau awak nak buat boleh. Nanti nak bentuk persamaan pun boleh tapi dapat satu persamaan yang lagi rumit daripada contoh 2. Okey, kita biarkan. Okey, sekarang kita tengok persamaan yang kita ada. Okey. 2XY sama dengan 6 per X tolak 10X. Okey, Helmi kita sambung Okey, kita nak pasti Y kita ialah Y. Nak Y. So apa tindakan kamu? 2XY boleh jadi Y sahaja. Darab 1 per 2X. Okey, darab 1 per 2X Darab 1 per 2X. So kalau 6 per X darab 1 per 2X. 6 per 2X kuasa 2. Okey, 6 per 2X kuasa 2 pun cikgu terima. Ataupun awak nak bagi saya 3 per X kuasa 2 pun boleh. Boleh tak kisah. Sebab ini bukan jawapan terakhir. Okey, lepas tu negatif 10X kali dengan 1 per 2X. Negatif 5. Negatif 5. Ya? Okey. So, sorry kena kecil balik. So kalau kamu tengok, ini ialah pasi Y. Inilah pasi Y kita. Inilah pasi X kita. So apakah kecerunan kamu? 6 per 2. 6 per 2. Okay, iaitu 6 per 2 daripada persamaan. Daripada graf. Daripada graf yang sebelah sini. K tambah 8 per 8 tolak hash. K tambah 8 per 8 tolak H. Okey, lepas tu pindasan Y. Okey, daripada persamaan. Negatif 5. Negatif 5. Daripada graf. C. Macam betul kan? K tolak kurungan K tambah 8 per 8 tolak H kali 8. So kita akan dapat benda macam ini. So kalau macam ini cikgu nak mula dengan mana? Kecerunan ke pindasan Y? Ke macam mana?
Sekejap. Boleh nampak? Mula dengan kecerunan kan mula dengan bindasang Y? Ataupun bukan? Macam bukan. Buat persamaan serentak. Sebab ini ada KH, ini ada KH. Rumit betul. Okay? Tapi untuk soalan ini nanti cikgu akan ajar. Ini memang satu cara awak boleh buat. Tapi biasanya cikgu tidak galakkan pakai cara ini. Okay? Tak pakai cara ini sebab benda itu rumit. So hanya masalahnya cikgu, saya banyak nak tahu bila nak pakai ini, bila tak nak pakai ini. Kalau kamu tengok soalan ini apa yang awak nampak ialah daripada persamaan, kita boleh tapak kita punya kecerunan dan pindasan Y. Kita boleh tapak kecerunan dan pindasan Y kita dalam bentuk nombor daripada persamaan. Manakala pula daripada graf kita tapak benda rumit. Bila kes macam ini, kita ada cara lain buat yang jauh-jauh lebih senang. Tapi kalau siapa nak carry on dengan cara ini, tak salah. Jawapan akan sama. Tapi panjang awak kena buat. Boleh cikgu ulang balik ya. So, bila kita tidak pakai cara biasa ini, ialah bila awak nampak soalan ini, kalau daripada persamaan yang dia bagi ini, saya boleh tapak kecerunan dan pindasan Y yang dalam bentuk nombor. Manakala daripada graf pula, saya tapak kecerunan dan pindasan yang dalam keadaan rumit. Waktu itu tidak digalakkan pakai cara ini. Kalau nak pakai boleh, tapi langkah penyelesaian dia sangat panjang. Jawapan betul, hanya langkah penyelesaian dia sangat panjang. Okay? Kita akan pakai cara ini biasanya dalam keadaan ini. Okay. Contoh pertama yang paling cantik. Okay? Di mana daripada graf kita memang boleh tapak kecerunan dan pindasan Y dalam keadaan yang nombor. Memang pakai cara ini paling sedang dan itu satu cara kita boleh pakai. Okay? Contoh kedua boleh tahan lagi sebab sekurang-kurangnya dia punya pindasan Y tak rumit sangat. Okay? So boleh pakai cara ini. Okay ya. So sekarang cikgu balik ke sini ya. Sorry ya. Kita naik atas balik nota kita. Okay. So sekarang kita akan tengok pula soalannya. Kita nak cari nilai koordinat X apabila nilai koordinat Y diberi dan sebaliknya. Maksud saya di sini ialah cikgu minta awak cari benda yang ada dalam bentuk koordinat. Okay, contohnya ini ya. Awak tengok soalan 1. Okay. Soalan 1 awak tengok B dan C. Okay. Kalau B cikgu tanya apakah nilai Y apabila X sama dengan 2. Ini bukan apa yang cikgu cerita itu sebab SY ini bukan koordinat. Ini ialah kalau untuk soalan ini kita punya koordinat ialah X kuasa 2 dan log 4Y. Yang cikgu cakap ini ialah ini. Sebab awak nampak hash ialah koordinat yang ada dalam titik dalam graf kita. Cuba bezakan soalan B bukan apa yang cikgu nak cakap. Yang cikgu nak cakap ialah soalan C. Walaupun di sini aku kata cikgu sini tak ada XY pun. Tapi kalau kamu tengok hash ini merupakan koordinat Y dalam titik-titik yang diberi. Okay? So bila soalan jenis ini, apa yang awak kena faham ialah 2 hash ini maksudnya ialah X kuasa 2 awak sama dengan 2. Log 4Y kamu sama dengan hash. Boleh? X kuasa 2 awak, ikut nama paksi. X kuasa 2 awak sama dengan 2. Okay, ini ialah koordinat Y. Tapi awak punya Y ialah log 4Y. So, log 4Y sama dengan hash. Dan awak ambil ini, awak masuk ke dalam persamaan linear awak. Boleh ya? Cikgu tulis semula. X kuasa, cikgu tulis sini ya. S kuasa 2 sama dengan 2. Log 4Y sama dengan, tak ingat sudah, sama dengan hash. Benda ini datang daripada titik ini 2 hash. So sekarang kita ganti masuk kepada bentuk linear kita.
senang kita ambil ini. Sebenarnya ada dua, satu di sini, satu di sini. Cikgu akan pilih ini sebab ini semua nombor. Tak ada A, B lah. Kalau cikgu pilih ini, masih ada A, ada B . So, sorry cikgu tak pakai. Okay, cikgu tak pakai ini. Cikgu pakai sebelah sini . Sebab ada dua di sini kan. Cikgu pilih sebelah sini sebab sebelah sini kurang benda-benda yang tak tahu. So, cikgu pakai dia iaitu lahirlah komputer cikgu. 0.5 X kuasa 2 tambah 1.5. Okey, kita ganti ke dalam persamaan ya. Okey. So kalau kamu tengok ini ialah X kuasa 2 tempat ini ya. Ini ialah ini ialah log 4Y di sini. Okey. Intan, tolong masukkan ke dalam persamaan. Macam nak tulis? Hash sama dengan 0.5 kurungan 2 tambah 1.5. tambah 1.5. So kita boleh terus dapat nilai hash dengan cepat. 2.5. Okey, 2.5. Dan awak boleh tengok logika dia lah. Hash awak 2.5. Kalau ikut graf kita, hash di sini, dia mesti satu nombor lebih rendah daripada 4. Awak dapat 2.5. Logik lah. Okey, logik lah. Okey, lepas itu, kita tengok soalan ini. Okey, soalan ini cikgu tanya apakah nilai Y apabila X sama dengan 2. Sama macam awak buat waktu soalan kertas graf kan. So kalau soalan ini, kali ini kita tak boleh kata, oh cikgu, saya pun buatlah. Ini yang diberi, ini yang dikehendaki. Apakah pasti yang terlibat? Tak boleh buat macam ini. Okey, alasan dia ialah sebab nanti, okey, contohnya awak buat macam ini. Okey, so awak akan buat ini 2 kuasa 2 ialah 4. So awak cari sini 4, dan awak naik. Lepas tu nak baca macam mana? Ini lakaran graf. Awak tak boleh dapat jawapan. Okay. So kita tidak dapat gunakan cara yang kita buat macam kertas 2 sebab kita tidak dapat baca nilai pada graf. Awak tahu ini 4. Buat garis putus pergi sini. Nilai ini tak tahu. Sebab ini lakaran graf. So untuk soalan ini sebenarnya senang saja kerja dia. Ganti ini, cikgu bagi S, cikgu tanya Y, ganti saja ke dalam persamaan. So kita ada dua persamaan di sini, terpulanglah mana satu awak nak pakai. Tapi kalau saya akan pakai ini. Kalau saya nak pakai ini, boleh tak? Boleh. Kalau kita ada jawapan A, kita ada jawapan B, kita masuk semua je lah. So, cikgu akan pakai ini sebab dia lebih senang. Okay, so cara saya buat dia. Sorry ya, ruangan tak cukup ini. Ini untuk C. Okay. Pula ini untuk B . So, cikgu masih pakai persamaan ini. Log 4Y sama dengan 0.5 X kuasa 2 tambah 1.5. Tapi kali ini soalan tanya apa? Terlupa lah. Apakah nilai Y bila S sama dengan 2? Maksudnya cikgu tanya apakah nilai Y bila X sama dengan 2? So cikgu tengok Y wujud di sini. X wujud di sini. Okey ya? Okey, Ilya isikan. Log 4Y sama dengan 0.5 kurungan 2 kuasa 2 tambah 1.5. Okey. Kira sebelah sini, kira sebelah kanan untuk cikgu dulu. 3.5. 3.5. Ilya buat menu siapa kalkulator putih tolong cikgu tekan jawapan . Okey, Ilya buat menu. 4 kuasa 3.5. 128. Sama dengan Y. So apa jawapan Y? 128. 128. Yang pakai kalkulator putih, terus tekan. Dapat tak 128? Dapat. Okey. Boleh So beza sikit dah. Soalan tanya apakah nilai S
bila bagi X tanya Y, bila bagi Y tanya X dengan soalan tanya koordinat. Sebab kalau dia tanya koordinat ni, kita teruskan di tempat ini. Seluruh. Yang tengok ini kan. Yang dua ini, kita bukan tulis di sini. Tapi kita ganti keseluruhan. Okey. Masa ada 3 minit, kita buat lagi contoh 2. Okey. So, cikgu nak contoh 2, senang cikgu pakai persamaan 1 ke persamaan 2? Mana satu lebih senang cikgu pakai? Amira? 1. 1 Tapi 1 ini pun dia tak secantik macam contoh 1 sebab ada hash di sini. Kita tahu jawapan hash kan? Apa jawapan hash 1. So, apa yang awak buat, kita ambil persamaan 1 ini tapi kita siap ganti hash kita. So, kita dapat 1/2 X tambah 3. Boleh? Okey. Sekarang kita tengok B B cikgu tanya apakah nilai hash? Nilai hash tata mana ada hash di sini? Sorry. Ini sudah jawab. Sorry. Ini. Kita jawab C saja. Kita buat C saja. Cari nilai Y apabila X sama dengan 2. Cari nilai Y apabila X sama dengan 2. So maksudnya, okey, cikgu bagi apakah nilai Y bila X sama dengan 2. So, Amira cuba ganti. Cikgu nak tengok macam mana awak ganti. 1/Y sama dengan 1/2 kurungan 2 tambah 3. Betul. Okey, ini boleh terus kira. Cikgu nak jawapan terakhir saja. Orang lain pun boleh. Sama ada awak manual buat atau 0.31. saya rasa boleh tulis dalam pecahan kan. Bagi saya pecahan. Dia tak putus cikgu. 0.307692307. Dia boleh tukar kepada pecahan tak? Tak boleh. Sepatutnya boleh. Okey, Boleh. tak apa. Nombor perpuluhan apa jawapan dia? 0.308. 0.308. Empat angka berarti. 308. 8. Satu lagi? 3077. 3077. Kita manual buat sikit. Sepatutnya boleh dapat pecahan. Boleh buat manual? Ya tidak? Buat ini dulu. 1/2 kali 2 dapat apa? 4. 1/4. Okey, 1/4. 1/4 tambah 3? Bagi saya pecahan tak wajar. 13/4. Okey, 13/4. Okey, sambung. Kira ke? Menu buat. Kalau menu buat 13/4Y. Sorry, semula 13. Apa tindakan awak? Sorry cikgu nak atas sikit. Dia silang kan? Ya, tak silang. So maksudnya? Sekejap ni 4. Tak silang tak silang. 13Y sama dengan 4. Okey, 13Y sama dengan 4. So Y sama dengan? 4/13. Cek kejap, 4/13 nilai dia lebih kurang macam ini tak? 0.3007. Betul lah, 0.3077. So, cikgu sebenarnya lebih galakkan kamu bagi saya jawapan dalam pecahan supaya awak tidak round off 4/13. Tapi kalau awak tekan kalkulator bagi saya nombor perpuluhan, cikgu terima. Tapi ingat dia, nombor kecil 4 angka perti. Ini kalau cikgu buat menu lah. Okey, sekarang kita pergi, alamak masa saya habis. Kamu lepas ini waktu apa? BI. Google Meet ke WhatsApp saja? Tak pasti. Okey, tak apalah. Cikgu sambung hari Jumaat lah untuk contoh ini. Di mana cikgu akan ajar cara shortcut dia daripada pakai cara panjang ini. So latihan untuk hari ini ialah latihan
Kejap Okay, latihan 6.3C. Kamu buat, cikgu tengok yang awak boleh buat punya. Okay, soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4. Okay, buat 4 soalan dululah. Soalan 1 sampai 4. Okay, latihan 6.3C, soalan 1 sampai 4 dulu. 5, 6, 7 nantilah sebab kita pakai cara mudah buat. Buat soalan 1 sampai 4. So ini untuk hari ini. Nadia jangan leave ah. Cikgu nak check kehadiran kejap. Okay, yang boleh leave Adam, Bakis, Ilya, Intang, Haras, Helmi, Izzat, Amira, Ashikin, Atika, Farisa, Adani, Ain. Siapa lagi? Sorry lupa stop dulu.